Assalamualaikum dan salam syaraku sayang, bersama saya Al-Fairis Jemurin. Memulakan berita mengenai persidangan Dewan Rakyat. Kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun yang belum mengambil suntikan vaksin COVID-19 masih dibenarkan menghadiri sesi persekolahan. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin Abu Bakar berkata ini kerana pemberian vaksin dilaksanakan secara sukarela bagi kanak-kanak dalam lingkungan umur berkenaan. Dalam hal ini jelasnya ibu bapa perlu memberikan kebenaran bertulis untuk anak divaksinasi. Beliau berkata demikian dalam jawapan bertulis sebagai menjawab Ahli Parlimen Batang Lupar Datuk Seri Rohani Abdul Karim di Dewan Rakyat pada Isnin. Tegas Khairy lagi kanak-kanak tersebut perlu mengamalkan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia semasa hadir ke sekolah. Terdahulu Datuk Seri Rohani mengemukakan soalan berkenaan pendirian kerajaan terhadap hak mendapatkan pendidikan bagi kanak-kanak yang tidak dibenarkan menerima vaksin oleh ibu bapa. Berita seterusnya, pembinaan Integrated Administrative Centre IAC bahagian Limbang dijangka siap pada Julai 2023. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Insinyur Aidil Lariwu berkata, biarpun terdapat sedikit kelewatan daripada jadual asal, beliau tetap yakin dengan keupayaan kontraktor untuk menyiapkan projek tersebut mengikut jadual. Saya berasa yakin projek ini akan berjalan dengan lancar. Seperti yang kita dapat lihat, semua tapak telah ditimbus dengan semuanya dengan baik dan kerja-kerja seperti piling dan yang lain-lainnya sedang berjalan mengikut jadual setakat ini. Jadi kita berasa yakin projek ini akan dapat disiapkan mengikut jadualnya pada Julai tahun hadapan, pada bulan Julai tahun 2023. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke tapak IAC bahagian Limbang pada Selasa. Projek bernilai RM157.28 juta itu dilaksanakan oleh kontraktor gagasan Sendirian Berhad dan diuruskan Jabatan Kerja Raya JKR Wilayah Utara. Apabila siap kelak, IAC bahagian Limbang akan menempatkan semua jabatan kerajaan termasuk statutory body di bahagian Limbang yang akan berpusat di satu tempat. Sementara itu, menjawab isu kelewatan beberapa projek di Limbang, Insinyur Aidil memberitahu ia berlaku ekoran banyak projek dilaksanakan secara serentak di semua bahagian di Sarawak dan beberapa faktor lain mengikut kawasan. Di mana saya dapat melihat banyak kekangan pelaksanaan projek seperti kekangan sepadan di mana Brunei pun masih tutup semenjak daripada PKP kita lalu sehingga sekarang. Jadi menyukarkan bahan-bahan mentah untuk dibawa ke bahagian inilah, bahagian mentah. Selain itu, kos logistik yang tinggi di Limbang dan harga bahan binaan yang meningkat secara mendadak serta kekurangan pekerja asing juga menjadi faktor kepada kelewatan projek pembangunan di Limbang. Selanjutnya di bawah, cadangan projek membina tali air dan jalan pertanian di kawasan Paya Nowang, Kampung Jugan berpotensi merealisasikan impian penduduk setempat untuk mengusahakan tanaman seperti padi, jagung dan sayur-sayuran. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar Billy Sujang memberitahu potensi projek tersebut amat baik untuk dimajukan terutama di kampung tersebut kerana hasilnya nanti akan setanding dengan sawah padi di daerah Lundu. Katanya sebagai wakil rakyat beliau perlu mengenal pasti anggaran kos bagi melaksanakan projek berkenaan dan akan memohon kepada Kementerian Pertanian maupun secara terus ke Pejabat Premier Sarawak untuk mendapatkan dana yang secukupnya. Ini kerana jelasnya peruntukan di bawah dana fasilitasi pertanian AFF sahaja tidak mencukupi. Beliau menjelas demikian semasa melakukan lawatan bersama penolong jurutera Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak, Raphael Churchill serta penolong pegawai pertanian daerah Bau, Nicholas Ajis pada Selasa. Tambah Billy, setelah penduduk mengusahakan tanaman kelak, pihaknya akan membantu dari segi subsidi dalam apa jua bentuk keperluan yang boleh disalurkan menerusi Pejabat Pusat Hikmat dan juga Kerajaan Sarawak. Ke perkembangan di Lingga, bersempena sambutan Hari Wanita Sedunia 2022, Pusat Hikmat Adun N28 Lingga telah menganjurkan program sumbangan amal ibu tunggal dan warga emas wanita pada Rabu.
Program ringkas itu disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lingga. Dayang Norazah Awang Sohor bertempat di Pusat Aktiviti Warga Emas Paweh Lingga. Seramai 50 wanita terdiri daripada warga emas dan ibu tunggal dari Kampung Lingga, Kampung Agropolitan Seduku Baru, Pasar Lingga, Kampung Stumbin, Bijat Ulu, Skrap Pruan dan Seduku Iban menerima sumbangan keperluan asas daripada Dayang Norazah. Bermula seawal jam 9.30 pagi, atur cara program yang dihadiri kira-kira 60 jemputan itu dijalankan mengikut pengamalan norma baharu dengan kesemua yang hadir mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Manakala di Betong, hujan lebat pada awal pagi Selasa telah menyebabkan kejadian tanah runtuh di bahagian hadapan Rumah Panjang Begumbang, Layar Betong. Sejurus menerima maklumat, pihak Pejabat Pembangunan Negeri Sarawak bergegas ke lokasi untuk memantau situasi dan turut disertai pihak Pusat Hikmat Betong. Meskipun keadaan di lokasi adalah terkawal dan ianya tidak menjejaskan struktur rumah panjang, namun kejadian itu telah menjejaskan tapak projek yang sedang dilaksanakan di situ, iaitu projek Mesra Rakyat PMR dengan peruntukan daripada Ahli Parlimen Betong, Datuk Robert Lawson Chuat. Projek membina benteng serta melebarkan jalan di hadapan Rumah Panjang Begumbang Layar Betong dengan kos sebanyak RM100,000 telah dimulakan pada 15 Februari 2022. Projek itu dijangka siap dalam tempoh 12 minggu dengan pihak Pejabat Pembangunan Negeri Sarawak selaku agensi pelaksana. Sementara itu, penolong jurutera dari Pejabat Pembangunan Negeri Sarawak, Zon Sri Aman, Syamhimi Jotem, beritahu tindakan pihaknya buat masa ini adalah mengenakan pelindungan hamparan kanvas di kawasan terjejas runtuhan. Projek ini akan dihentikan buat sementara waktu dan spesifikasi projek yang baru akan dipertimbangkan. Sementara itu, Majlis Bandar Miri MBM telah memeriksa sebanyak 572 premis perniagaan dalam satu operasi pemantauan pematuhan prosedur operasi standard SOP COVID-19 Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4 pada Selasa. Operasi dilakukan oleh pasukan penguatkuasaan MBM dari jam 8 pagi hingga 5 petang itu telah memeriksa sebanyak 28 buah pasaraya, 403 premis makanan, 63 penjaja, 65 lain-lain premis perniagaan dan 13 pusat penjaja. Dalam operasi ini juga Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS turut bersama bagi menjalankan operasi bersepadu jenayah syariah di sekitar pusat bandaraya dari jam 8.30 malam sehingga selesai. Pemantauan ini dilakukan setiap hari bagi memastikan masyarakat di Bandaraya Miri sentiasa mematuhi aspek pencegahan SOP. Keperkembangan COVID-19 dengan kes positif di Sarawak kembali ke 4 digit, menyaksikan sebanyak 1,555 kes baharu direkodkan pada Rabu, meningkatkan jumlah kumulatifnya kepada 283,018 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataannya menjelaskan daripada jumlah kes berkenaan, 564 kes dalam kategori klinikal 1, 978 kes dalam kategori 2, 6 kes dalam kategori 3, 4 kes dalam kategori 4 dan 3 kes dalam kategori 5. Jelas JPBN Sarawak lagi kes-kes ini dikesan di 36 buah daerah seperti yang tertera. Selain itu, terdapat 3 lagi kes kematian melibatkan wanita berumur dalam lingkungan 77 hingga 91 tahun dilaporkan pada 13 Mac dan 15 Mac di Sibu. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Fairez Jumurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.